Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, selamat datang ke program e-belajar perniagaan. Okay, untuk tingkatan 4. Okay, saya adalah Cikgu Siti Mariani binti Muhammad Nawawi. Okay, saya daripada SMK Tun Haji Abdul Malik. So, saya akan mengajar hari ini adalah bab 3. Masih tajuk organisasi perniagaan. Standard kandungan 2.1 penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Jadi kita tengok standard pembelajaran. Okey, 2.1.7 mencipta visi dan misi dan objektif bagi sesebuah perniagaan. 2.1.8 menilai pencapaian visi, misi dan objektif bagi sesebuah perniagaan. So, objektif pembelajaran. Okey, pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menjelaskan 3 hingga 6 faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. Dan yang kedua, pelajar dapat menilai pencapaian visi, misi dan objektif bagi sesebuah perniagaan. Yang pertama sekali kita tengok apa faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. So ini adalah 6 faktor. Kita ada 6 faktor utama yang boleh mempengaruhi pihak pengurusan dalam membuat perubahan penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. So, dalam kita nak buat perubahan ni, kita kena gunakan pengaplikasian analisis SWOT. Dia digunakan untuk menilai faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. So, kita tengoklah. Ini adalah analisis SWOT. Sebelum ni dah belajar. So, ni analisis SWOT ni adalah dia ada 2 pecahan. Yang pertama kita tengok dari segi faktor dalaman. Yang kedua adalah faktor luaran. So kalau faktor dalaman dia ada pecahan lagi sumber manusia dengan kewangan. Untuk faktor luaran kita tengok 4 saja. Ekonomi, sosial budaya, teknologi dan undang-undang. Untuk faktor dalaman hari ni kita nak tengok 2 saja. Ini adalah faktor dalaman untuk kekuatan dan kelemahan. Faktor dalaman kita ada kekuatan dan kelemahan. So, kekuatan ni bermaksud sumber unik yang dimiliki oleh perniagaan perniagaan yang boleh digunakan untuk mencapai visi, misi dan objektif sesebuah perniagaan. So, apa yang unik, apa yang lebihnya dalam kita punya perniagaan? Bila sesuatu yang unik tu dijadikan sebagai kekuatan. So, kalau kelemahan ni maksudnya halangan dan ketidakmampuan yang bertindak dengan baik dalam menyumbangkan pencapaian visi, misi dan objektif. Sesuatu yang menghalanglah, itu dijadikan sebagai kelemahan. Ini adalah faktor dalaman, sumber manusia ataupun kata lainnya pekerja. Setiap pekerja menjalankan tugas mengikut peringkat pengurusan. Pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. So, setiap pekerja menyumbang tenaga dan kepakaran. Berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman pekerja itu sendiri. So, kekuatan dan kelemahan dalam aspek ini bergantung pada tahap kuantiti dan kualiti pekerja itu sendiri. So, pihak pengurusan perlu ubah visi, misi dan objektif perniagaan sekiranya perniagaan memiliki pekerja yang berkebolehan. Seperti pekerja tu boleh menguasai pelbagai bahasa dan berkemahiran tinggi. Jadi bila kita ada sumber manusia ataupun pekerja yang bagus, kita bolehlah ubah visi dan misi ke arah lebih baik. So faktor dalaman yang kedua adalah kewangan. Kewangan ni apa? Satu fungsi perniagaan berkaitan dengan sumber kewangan yang boleh diperoleh. Boleh diperoleh dan bagaimana wang dibelanjakan. So, dari mana kita dapat duit tu dan bagaimana kita nak belanjakan duit tersebut. So, sumber kewangan biasanya kita diperolehi melalui modal pemilik. Maksudnya, duit pemilik itu sendiri, simpanan sendiri ataupun pinjaman bank ataupun pelaburan, keuntungan dan juga jualan aset tetap. So, jumlah wang yang besar membolehkan aktiviti
pelaburan dan perbelanjaan dijalankan. Jadi kekuatan ni digambarkan melalui jumlah wang ataupun sumber kewangan yang banyak. So pihak pengurusan perlu ubah visi, misi dan objektif perniagaan jika dia perlu ubah jika ada perubahan peningkatan dalam kewangan. Maksudnya bila bertambah kewangan, tambah sumber kewangan, tambah modal, pihak pengurusan kena tukarlah visi, misi dia menjadi lebih baik. So kekuatan untuk kewangan ni mempunyai jumlah wang yang lebih banyak. Ni ada contoh sumber kewangan. Kita boleh dapat daripada pinjaman daripada ni lah, agensi kerajaan. Ini contoh agensi kerajaan dengan bank. Jadi modal usahawan Malaysia, skim permulaan usahawan, dana usahawan, skim tabung ekonomi belia, skim belia niaga ISBN, dana bumi putera, tabung haji. Ini adalah sumber-sumber kewangan. Boleh dapat pinjaman dari sini. So yang keduanya faktor luaran. Faktor luaran kat sini merangkumi persekitaran umum, luar daripada perniagaan. So dia memberi kesan kepada visi, misi dan objektif. Di bawah faktor luaran ni kita ada peluang dan ancaman. Yang wujud ekoran daripada faktor luaran. So kalau kita tengok faktor luaran, dia ada ekonomi, sosio budaya, teknologi dan undang-undang. Kita tengok pada kitaran ekonomi. So kita ada paksi menegak adalah kitaran, paksi mendatar adalah masa. So sini kitaran, sini masa. Kemudian kita ada gelombang ni ataupun curve ni. Naik, turun, naik kan. So kita tengok fasa yang pertama iaitu pertumbuhan. Pada kitaran pertumbuhan ni, tahap ini memberikan kesan positif kepada perniagaan sebab dia pertumbuhan, so ekonomi meningkat. Jadi visi dan misi objektif perniagaan perlu bersesuaian dengan kitaran ekonomi pertumbuhan. So yang kedua, kita akan berlaku fasa kemerosotan. So tengok curve ni dia menurun. Jadi tahap ini memberi kesan negatif kepada perniagaan. Jadi perniagaan perlu mengubah suai semula visi, misi dan objektif supaya bersesuaian dengan fasa kemerosotan. So kita tengok yang seterusnya. Masih lagi ke bawah dia punya gelombang ni. So ini adalah fasa kemerisitan. So permintaan terhadap perniagaan akan jatuh. So kuantiti jualan juga akan merosot. Jadi hasil akan merosot. Keuntungan juga turut jatuh. So dalam hal ini, visi, misi dan objektif yang terdahulu perlu diubah suai semula. Bersesuaian dengan fasa kemerisitan. So yang seterusnya adalah fasa melambung. Di sini kita nampak graf dia meningkat. So tahap ini memberikan kesan positif kepada sesebuah perniagaan. So bila dah melambung, kita tukar lagi visi, misi dan objektif yang bersesuaian. Jadi kita tengok dasar kewangan. Ni ada di bawah ekonomi lagi. So perancangan dan tindakan kerajaan berkaitan dengan sumber kredit. Kadar faedah dan penawaran wang untuk mengawal ekonomi. So polisi kewangan boleh mempengaruhi hala tuju perniagaan. So termasuk perancangan, visi, misi dan objektif. So kat sini ada tindakan kerajaan. So dasar fiskal, tindakan kerajaan dalam mengawal keadaan ekonomi. So ni masih lagi tindakan kerajaan. So melalui perubahan kadar cukai dan perbelanjaan kerajaan. So kat sini kerajaan akan tetapkan semulalah kadar cukai mengikut kesesuaian. Yang kedua adalah sosio budaya. Persekitaran sosio budaya merujuk kepada amalan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu kaum di sesebuah negara. So sosio budaya di Malaysia ni terdiri daripada 3 kaum utama, iaitu Melayu, Bumi Putera, Cina dan India. Tapi kita ada lagi kaum lain. So amalan atau cara hidup setiap kaum ni akan mempengaruhi pembelian sesuatu produk.
So, perbezaan kaum memberi manfaat kerana dapat mengeluarkan pelbagai jenis produk untuk memenuhi cita rasa setiap budaya. So, perniagaan perlu mengambil kira faktor pelanggan. Faktor pelanggan dalam penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Jadi, bila kita ada pelbagai kaum, jadi dia akan mempengaruhilah boleh mengeluarkan pelbagai produk mengikut budaya setiap kaum yang ada. So, teknologi. Teknologi dirujuk sebagai kaedah. Kaedah dan tata cara dalam aktiviti perniagaan yang memberi kesan positif. So, teknologi canggih dan terkini membolehkan perniagaan lebih cekap, kos operasi perniagaan menjadi lebih murah dan daya pengeluaran dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi terkini. So, bagi membolehkan perniagaan berdaya saing, so perniagaan perlu mendapatkan dan menggunakan teknologi terkini supaya kita tidak ketinggalan. So, perkembangan teknologi pada masa ini termasuk teknologi maklumat dan komunikasi, ICT. Menyebabkan organisasi perniagaan ini mendapat maklumat dengan cepat. Bagi menyelaraskan setiap perancangan dan strategi perniagaan. Jadi bila kita ada ICT, kita boleh dapat maklumat dengan pantas, cepat, tepat. So itu dua ICT untuk berkaitan dengan maklumat. Jadi kalau penggunaan teknologi terkini seperti penggunaan mesin yang canggih membolehkan setiap pengeluaran dalam dan pengawalan kualiti dapat dilakukan dengan tepat bila kita menggunakan mesin. So, sejak dari mula dalam proses pengeluaran sehinggalah produk siap. So, kalau kita menggunakan teknologi terkini, kualiti dapat dilakukan dengan lebih tepat. Boleh dikesan dengan lebih tepatlah kualiti tu. So kita tengok undang-undang. Undang-undang ni penting untuk mengawal aktiviti perniagaan dan juga untuk melindungi pengguna. So, untuk perniagaan yang menjalankan operasi di luar negara, penetapan visi, misi dan objektif berbezalah mengikut negara dengan operasi perniagaan tahap domestik. So, perniagaan tempatan yang beroperasi di luar tertakluk pada undang-undang luar negara lah yang berbeza antara negara. So, setiap undang-undang di sebuah negara ni ada tujuan dia. Untuk memastikan dasar dan matlamat sesebuah negara tu dicapai. So, antara faktor undang-undang yang boleh mempengaruhi operasi perniagaan seperti undang-undang berkaitan dengan perubahan kadar cukai. So, hal ini melibatkan kenaikan kos perniagaan yang akan menyebabkan jumlah keuntungan yang diperolehi syarikat berkurangan. Maksudnya kalau kita banyak bayar cukai, kita akan kuranglah jumlah keuntungan kita. So, dia termasuk dalam kos perniagaan juga. So, seterusnya undang-undang ni sentiasa berubah ekoran tindakan kerajaan. Undang-undang ni sentiasa berubah. Sebab ikutlah pada kerajaan yang sentiasa menggubal undang-undang dari semasa ke semasa. Jadi perniagaan juga perlulah ubah visi-misi mengikut undang-undang. So, topik yang seterusnya adalah pencapaian visi, misi dan objektif perniagaan yang dipilih. So, pencapaian visi, misi dan objektif yang dinilaikan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan semasa menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. So, kriteria penilaian visi ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kriteria untuk penilaian visi, misi dan objektif. Yang pertama adalah daya saing. Yang kedua, pertumbuhan perniagaan. Yang ketiga, penyediaan perkhidmatan. Yang keempat, memaksimumkan keuntungan. Yang kelima, titik bulan modal. Keenam, jualan dan share pasaran. Ini semua kita dah tengok depan-depan tadi. So, kita tengoklah pencapaian visi perniagaan syarikat tertentulah. Contohnya kita pilih Modenas kat sini. So, pembentukan visi yang tepat. Ini pembentukan visi yang tepat dan baik menjadikan pemangkin kepada pembentukan misi dan objektif. Jadi kita tetapkan betul-betul visi ni supaya dia ada menjadi pemangkin. So, visi ni bergantung kepada analisis penilaian faktor dalaman dan faktor luaran SWOT tadi tu. So, kat sini contoh yang diberi
dalam buku teks ada visi bagi Modenas contoh. So Modenas visi dia adalah menjadi jenama nombor 1 pada tahun 2020. Okey, so berdasarkan visi Modenas, mereka perlu membuat analisis SWOT. Macam sebelum ni kita dah belajar. Bagi meningkatkan keupayaan organisasi mencapai visi yang telah ditetapkan. So yang pertama kita tengok dari segi daya saing. Okey, daya saing boleh tak berdaya saing Modenas ni? So kita tengoklah. Keunikan Modenas mengeluarkan spesifikasi motosikal yang tidak dimiliki oleh pengeluar motosikal yang lain. So dia unik. So kekuatan keunikan ni akan memberi kelebihan Modenas untuk bersaing dengan pengeluar motosikal dunia. So yang kedua, pertumbuhan perniagaan. So Modenas mempunyai, okey, ni yang kedua, dia ada pekerja yang berkemahiran tinggi serta memiliki kecekapan dalam pengeluaran motosikal. Kat sini nampak pertumbuhan perniagaan tu dari segi pekerja dia yang berkemahiran. Dan yang kedua, dia ada kewangan yang kukuh. So dapat membantu Modenas membiayai aktiviti pengeluaran motosikal yang memerlukan pelaburan yang besar dalam menanam modal bagi penggunaan teknologi tinggi dan canggih. Kat sini pertumbuhan perniagaan dia meningkatlah sebab dia ada pekerja yang berkemahiran tinggi dan juga dia ada kewangan yang kukuh. So penyediaan perkhidmatan. Modenas juga memiliki satu sistem pengurusan yang cekap. Okey, bagi membentuk imej motosikal Modenas yang positif dalam kalangan pengguna motosikal masa hadapan. So Modenas juga boleh memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pengguna motosikal. Jadi dia sediakan perkhidmatan yang baiklah kepada pengguna. So yang seterusnya adalah memaksimumkan keuntungan. So Modenas ni dia dapat menjana keuntungan yang besar dari peluang yang diambil dari faktor luaran. Contoh faktor ekonomi. So maklumat dari pasaran ASEAN boleh mencetus idea baru berdasarkan persaingan dari pengeluar lain. Ni kita tengok misi Modenas. Pemangkin kepada pembentukan objektif. Kalau misi, pemangkin kepada pembentukan objektif yang menyeluruh bagi semua peringkat pengurusan. So misi berupaya menjadi pemacu kepada visi yang telah dibuat. So bergantung pada analisis penilaian faktor dalaman dan faktor luaran. Sama jugalah kita ikut analisis SWOT. Contoh misi Modenas untuk menyediakan produk yang inovatif, berkualiti, selamat dan mampu dimiliki ataupun dah mampu milik melalui perkhidmatan yang cemerlang. Kerja berpasukan dalam suasana yang harmoni dan menjaga alam sekitar. Ini adalah misi Modenas. Kita tengok dari segi berdaya saing. Kekuatan merujuk kepada keunikan faktor dalaman yang memberi kelebihan kepada Modenas. Tadi faktor dalaman dia adalah pekerja dengan sumber kewangan dia. So Modenas memiliki teknologi pengeluaran yang tinggi. Satu lagi teknologi pun sumber faktor dalaman. Dapat menghasilkan produk motosikal yang berkualiti tinggi serta boleh berdaya saing dalam pasaran. So yang kedua, memaksimumkan keuntungan. Modenas ni perlu menetapkan matlamat kewangan untuk memaksimumkan keuntungan supaya dapat memberi kepuasan kepada pemegang saham. Meramai syarikat yang melabur dalam Modenas. So share pasaran. Modenas merupakan sebuah syarikat pengeluar motosikal nasional yang mendapat sokongan daripada pihak kerajaan. So Modenas ni dapat sokongan daripada kerajaan. So kelebihan dia lah. So jadi share pasaran tadi kita dah belajar. Modenas ni menguasai share pasaran berbanding dengan motosikal jenama lain. So Modenas mempunyai kelebihan di pasaran tempatan kerana pelanggan yang bersemangat nasionalisme dan patriotisme akan mengutamakan produk tempatan. So yang terakhir adalah pencapaian objektif. Pembentukan objektif yang baik mampu menjadi pemacu kejayaan hasil daripada pembentukan visi dan misi.
Jadi bergantung kepada analisis penilaian faktor dalaman dan faktor luaran, masih lagi di bawah analisis SWOT. Okey, contoh objektif ni dia bagi contoh syarikat Nestle. Okey, semua pernah dengar kan Nestle? Banyak produk yang dikeluarkan. So, objektif untuk Nestle menjadi peneraju dalam kesihatan dan kesejahteraan pemakanan dan menjadi rujukan industri bagi prestasi kewangan yang dipercayai oleh semua pihak berkepentingan. Okey. So, kita tengok jualan. Okey. Faktor masyarakat mementingkan makanan sihat segera. Okey. Menjadi salah satu penyumbang meningkatkan jualan produk Nestle. So, keadaan masyarakat yang sibuk dengan tugasan permintaan pengeluaran produk makan Nestle semakin bertambah. Dengan itu, Nestle boleh menjana keuntungan yang besar. Nampak dia punya ni good food, good life. So, benda ni mempengaruhilah jualan syarikat Nestle. So, pertumbuhan perniagaan, Nestle perlu terus membina dan mengukuhkan imej syarikat yang baik untuk memberi keyakinan kepada pelabur untuk menyumbangkan modal. Jadi, dia kena kekalkanlah imej dia yang bagus ni supaya pelabur terus menyumbangkan modal. So, peningkatan dalam pelaburan boleh membolehkan, dapat membolehkan Nestle mempunyai kekuatan dalam kewangan untuk mengembangkan lagi perniagaannya. So, memaksimumkan untung, peningkatan ekuiti bermaksud Nestle sentiasa berusaha untuk meningkatkan nilai aset pemilik organisasi perniagaan yang ada dari semasa ke semasa. So, peningkatan ekuiti boleh dibuat melalui peningkatan pelaburan dan peningkatan keuntungan. Dalam operasi mengeluarkan produk makanan. So, seterusnya titik pulang modal. Nestle perlu menentukan kuantiti minimum keluaran bagi memastikan perniagaan mendapat keuntungan. So, keuntungan diperolehi apabila Nestle berjaya menjual kuantiti keluaran melebihi titik pulang modal. Okey, sampai di sini dulu untuk kali ini. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Terima kasih.